أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau Islamiyah, Barisan Jawatankuasa Pengurusan Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan peluang untuk sama-sama solat berjamaah, kemudian kita duduk kejap berkongsi ilmu dari kitab Tanbih Al-Ghafilin yang sekian lama kita baca. Mudah-mudahan kita dapat mengkhatamkannya dengan berkat kesabaran kita, insya-Allah. Malam ni kita masih lagi dalam bab melakukan sunnah Rasul, sunnatul Rasul, sunnah Rasulullah. Pada muka surat 881 bagi yang ada kitabnya, 881 bab melakukan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk pada mula-mulanya sabda Rasulullah yang pada muka surat 881. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahid. Yang bermaksud dia kata orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika berada dalam keadaan suasana yang rosak, maka baginya ajru mi'ati syahid, baginya mendapat pahala menyamai 100 orang mati syahid. Besar dia punya ganjarannya sebab dia pendirian dia, keteguhan dia tetap. Al-mutamassik bisunnati, orang yang berteguh dengan sunnah ataupun jalan Rasulullah, pegangan agama. Dalam keadaan dunia fasad, dia masih teguh lagi.
beramal dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa diikut, apa yang ditegah dia tinggalkan. Tetap dengan dia. Maka orang sebegini oleh kerana dia sabar dan sabit dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi, maka dianya diberikan pahala 100 syahid. Okey. Besar cabaran dia sebab dia. Tapi tuan-tuan, kita macam hari ni kita banyak membaca YouTube kan. Jadi bagi saya lah, kita mesti ada kekuatan menapis ataupun menyaring YouTube itu. Ya, menyaring. Sebab kalau sekiranya disampaikan itu benar, betul, kita ni orang yang tidak ada kekuatan menyaring, tapi mudah terpengaruh. Bila terdengar, ya juga, kita pun terpengaruh. Kalau betul dan benar, tak ada masalah lah. Sebab kita terpengaruh dengan benda benar. Terpengaruh dengan benda yang betul. Disampaikan oleh Ustaz, YouTube itu betul. Kita terpengaruh, tak ada isu. Alhamdulillah. Cuma bimbangnya kalau disampaikan itu tak betul. Kita pula jenis orang yang mudah terpengaruh. Jadi takut kita akan terpengaruh dengan benda yang tak betul. Jadi betul, kita mesti ada kekuatan menilai. Ya. Baik. Antaranya tadilah berpegang dengan sunnah Rasul. Sebab apa tujuan Rasulullah diutuskan? Tujuan Rasulullah diutuskan adalah sebagai mubasyirina wa munzirin. Memberi dan mengajar kita benda yang gembira dan juga perkara-perkara yang perlu kita berhati-hati. Benda yang kita kena buat, benda yang kita kena tinggalkan. Nabi yang diberikan autoriti oleh Allah untuk menyampaikan, mentafsirkan, mensyarahkan tentang Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita Al-Islam wal Jamaah ni ada 4 kan? Tempat rujuk kita pertamanya Al-Quran. Tak ada lebih tinggi Al-Quran lah. Sebab sifat Al-Quran itu dianya benar selama-lamanya. Jadi kenapa lah benda yang betul selama-lamanya kita ragu-ragu? Tak boleh. La raiba fi, kan? Dianya zalikal kitab, inilah dia kitab. La raiba fi, yang tak ada di sana kita ragu-ragu lah. Sebab sifat dia adalah benar selama-lamanya. Paling tinggi. Sebab dia kalamullah. Yang keduanya ialah Rasulullah. Hadis-hadis Nabi SAW. Kita kena ikutlah. Yang kita baca ni sunnah ni. Sebab dia adalah penghurai, pentafsir, penjelas, pentasyri' kepada agama Al-Quran yang diminta disampaikan oleh Allah kepada kita. Dan dia juga sifatnya selama-lamanya benar. Sebab dia maksum. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Benda dia cakap tu dia dah diwahyukan. Bila diwahyukan benar. Maknanya kita jangan tolak. Kita kena ikut Nabi sebab dia selama-lamanya benar. Baik itu dia maksum. Yang ketiga ialah qiyas, kan? Ijma' dan qiyas. Yang ketiganya ialah ijma'. Ijma' ni maknanya suatu pandangan manusia selain Nabi, tapi makam dia tinggi. Dipanggil sebagai ulama. Sebagai ulama, tapi tak sampai tahap Nabi. Nabi cukup dia seorang je. Dia seorang saja sebab bagi dia tu benar. Kan? Sadiqun wa'dul amin. Sifat dia kan? Sadiqun, dia benar. Ya? Tapi bila dah pergi pada manusia, yang ketiga tadi, dia pada manusia tu adanya 2 kemungkinan. Ada betul, ada mungkin tak betul. Maka dihimpun dalam itu dipanggil ijma' ulama. Semuanya kata benda satu. Kalau semua kata satu saja, maka dianya jadi sumber kita. Sebab betul lah tu. Sebab seramai-ramai ulama tu satu pendapat dia orang semua. Sepakat semuanya tu. Maka mestilah betul. Ya, sebab kekuatan yang ramai tadi berkata tentang satu hukum saja. Maka kata haram. Maka semua tak haram lah kau. Tak ada yang khilaf.
Walaupun pada dia itu, manusia itu adanya kemungkinan betul, kemungkinan salah. Sebab dia bukan Nabi. Tetapi, sekarang dia ijma'. Ramai-ramai. Semua sekali. Maka, betul lah. Sebab semua sekali. Maknanya, kenapa kena ramai? Kena ijma'? Sebab pada dirinya ada sifat mungkin betul, mungkin tak betul. Nabi tak payah. Nabi memang Shadiq Muhammad Amin. Kemudian qiyas. Kan qiyas ni dia ni dikiaskan daripada sumber yang atas tadi. Sumber Al-Quran dikiaskan, sumber hadis dikiaskan, pandangan ijma' ulama pun dikiaskan. Jadi qiyas tu pun datang daripada tiga yang semua tadi. Baik itu. Jadi saya berpandangan kalau Rasulullah belah kanan, guru belah kiri, saya ikut kanan lah. Sebab dia benar. Yang guru ni ada mungkin betul, mungkin tak betul. Itu pandang peribadi. Yang ni juga dia kata al-mutamasiku bisunnati. Sunnati apa dia? Jalanku. Sunnah aku. Inda fasadi ummati. Maka dianya maknanya kena ikut sunnah dan pahalanya lahu ajru mi'ati syahid. Baginya ada 100 pahala syahid. Okey, itu yang pertama hadis kita baca malam ni. Yang kedua, Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud. Ini panjang hadis ni. Tapi kita kena baca. Ada lagi selepas tu panjang, kita tak perlu baca sebab hampir sama dengan yang ni. Ya. Baik. Kaifa bikum izashtamalatkum fitnatun yahramu fihal kabir. Dia kata, bagaimanakah jika kamu istamalakum, dikerumuni, dibelenggu, dikelilingi kamu dengan fitnah. Yahramu fiha al-kabir, yang mana dengan fitnah itu menyebabkan manusia semakin tua dan tua langsung. Tua sangatlah. Keadaan manusia tua sangatlah. Kan? Bila tua ni, dah tua sangat ni, kita nak bertanya pun tak boleh. Tahiyur atau tidak jawapan dia. Sebab dah terlalu tua. Wa yarbu fiha saghir, dan kanak-kanak pula ataupun budak-budak ni kecil, akhlak dah rosak. Nak tanya pun tak boleh. Entah bohong cakap dia. Kan yang tua dia tanya tak boleh. Nak tanya orang tua, orang dah tua dia ni, entah betul tidak kan jawapan dia. Lah macam tu keadaan dunia orang. Jadi nak tanya pula yang kocik ni. Kan aku di main kita, di temberah kan kan. Macam saya ingat lagi masa saya di Mahat Ahmadi dulu. Kalau seorang guru Arab dia sampai, orang Arab Mesir pun sampai. Tak kerti cakap Melayu. Lepas tu ditanyalah guru lelaki tempat lain, perempuan tak lain. Lepas tu ditanya saya, si zaman ni dia kata, engkau ada pemadam tak? Dalam bahasa Arab lah. Saya kata tak ada pemadam. Lepas tanya guru lain pun orang guru lelaki susah ada pemadam. Jadi dia pergi sebelah guru perempuan. Dia tengok guru perempuan tak ada yang ustazah, cikgu pula. Jadi dia tak pula kalau tanya bahasa Arab tak tahu. Kalau ustazah okeylah aku tanya pemadam dalam bahasa Arab. Dia balik-balik dia tanya seorang kawan guru dalam bilik guru lelaki dah. Dia cakap Arab dah dengan ustaz tu. Dia kata perempuan ada guru saja cikgu. Macam mana aku cakap bahasa Melayu minta pemadam? Dalam bahasa Arab dia tanya ustaz tu supaya ajar dia nak pergi guru sebelah yang mana di sebelah tu guru perempuannya cikgu. Macam mana dia sebut nak minta aku nak pemadam. Jadi ustaz ni ajarlah, ustaz nakal. Dia kata senang je, punggung engkau besar, dia kata. Dia hafal lagi ustaz ni, punggung engkau besar, punggung engkau besar, punggung engkau besar. Dah hafal tu pergi sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punggung engkau besar. Tuan-tuan. Jadi maknanya wayarbu fiha saghir, budak kecil nakal, tak boleh tanya. Kan sosek baik kita. Kan? Alaihan nasu yattakhizunaha sunnatun. Sunnata. Manusia pula dalam fitnah tu telah mengambil benda yang tak betul ni macam benda tu mesti dah. Sunnah dah. Macam benda itulah sunnah dia.
Kena buat. Dan tak betul. Raksa ramai manusia ni buat benda tak betul, dia anggap benda tak betul dah betul dah. Kan? Benda tak betul tu, ni yang betul. Iza ghuirat wa umila bi ghairiha qila hadza munkar. Bila ada orang nak betulkan benda yang dah sebati tu, tak betul sebenarnya. Tapi nak betulkan. Maka orang ramai kata, kau ni buat benda mungkar ni. Lah, saya nak betulkan. Yang kita buat ramai-ramai ni selama ni tak betul. Jadi saya cakap nak betulkan. Kita pula dituduhnya mungkar, dia kata. Kau ni buat benda mungkar. Macam itulah gambar fitnah. Gambaran fitnah dia, kan? Haza mungkar. Kau cakap ni benda mungkar ni. Dahnya selama ni yang kita buat mungkar, tak betul. Tapi dah macam sunnah. Dah mesti dah. Qala qail. Maka ramai tadi, sahabat tu bertanyalah dia. Famata hadza ya Abdullah. Keadaan tu betul tu, macam tu keadaannya. Jadi bila benda tu berlaku, wahai Abdullah ibn Mas'ud, ya Abdullah. Kan, ya Abdullah. Benda macam tu bila berlaku kat tu? Zaman kita ni kan bila? Qala, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Idza qallat umara'ukum wa kasurat umara'ukum." Idza qallat umana'ukum, kan? Idza qallat umana'ukum wa kasurat umara'ukum. Bila orang amanah di kalangan pemimpin kamu makin sikit, tapi yang ramai-ramai itu tak amanah lagi dah. Pemimpin tu yang amanah tu tak ramai. Tapi pemimpin yang tak amanah ramai pula dah. Kalau macam tu keadaan berlaku, dia kata. Wa qallat fuqaha'ukum wa kasurat qurra'ukum. Dan orang faqih makin sedikit. Sedikit orang faqih. Wa kasurat qurra'ukum, dan orang yang banyak membaca ni ramai. Oh, dia kitab dia baca, kita ramai, banyak kitab dia baca, tapi faqih tidak. Yang tu ramai, dia kata, tapi yang faqih tak ada. Tuan-tuan, berbeza ya orang banyak membaca dengan orang faqih. Saya nak satu contoh orang faqih, tuan. Ya. Ada seorang mufti, dia dilantik untuk dia mufti kan, bila raja pergi ke Makkah, dia kena ikutlah. Kan? Sebab tu tuan-tuan di Makkah adanya ustaz. Yang saya dulu bertugas, tuan-tuan rajuk ustaz lah. Tapi kalau raja pergi, takkan tanya ustaz sama haji. Dia ada mufti dia. Mufti ikutlah. Jadi berlakulah mana situ dia melanggar kesalahan, kena damnya pilih ya. Kan? Damnya pilih ya. Sama ada maknanya dia bagi makan miskin, kan? Ataupun dia puasa, ataupun kambing. Jadi fakihnya mufti ni, oleh kerana dia raja kan, dia kata apa dam yang better kena bayar, tuanku kena bayar puasa, dia kata. Fakih lah tu. Kalau kata tuanku yang ni pilih, tuanku tu pelabur tuanku lah, yang ni ke, yang A ke, yang B ke, yang C nak bayar apa ni, fakir miskin ke, nak puasa ke, ataupun nak kami terpulang lah. Jangan kau ekor kambing, seekor tuanku, bagi 10 ekor. Kan? Jadi fakihnya mufti ni kata, tuanku nak puasa. Baru tercokik. Itu fakih. Tapi kalau maknanya banyak membaca, macam itulah. Tuanku yang ni, tuanku pilihlah tuanku. Mengikut apa yang saya baca, yang saya faham, tuanku ada 3 pilihan. Itu baca. Fakih tak? Tuanku kena puasa. Kan nampak beza tu. Kan? Banyak beza dia tu. Sebab dia raja, dia banyak duit. Suruh bagi pakai miskin. Kan? Jangan kan maknanya RM60, RM100, RM1,000 pun dia bayar. Kan? So buat lagi. Sedangkan dam tu, dia punya roh dia mencegah jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Tapi bila kena puasa, memang dia jagalah. Aku jaga waktu ni. Kan? Itu dia fakih. Dan banyak berlaku peristiwa fakih ni. Peristiwa fakih. Kemudian dia kata, wa tumisat
dunya bi'amalil akhirah. Berlaku pula maknanya orang akan mengambil keuntung dunia dengan amalan akhirat. Amal yang baik itu akhirat, tapi demi untuk untung ke dunia. Apa contoh? Mungkin contoh dia susah juga tuan kan? Juhai. Mungkin jugalah dia tak amal akhirat. Amal akhirat ni macam sembahyang. Amal akhirat baca Quran, duha. Tapi pernah berlaku. Yang ni contoh ni saya ambil jauh sikit lah. Tak dekat Gombau ni. Contoh ni saya ambil jauh sikit. Luar negara. Ya. Dia dilantik sebagai Bilal untuk azan. Azan ni kan amal akhirat. Kaitan dengan sembahyang dan juga silat akhirat. Lepas azan, dia pun balik tak sembahyang. Orang tanya dia, kenapa kau tak sembahyang? Kau azan. Aku bayar gaji untuk azan dia. Bukan untuk sembahyang, dia kata. Kan? Jadi dia azan tu untuk keuntungan dunia dia, untuk tuan dunia dia. Ya? Jadi itu yang jelas nampaklah. Kalau nak katakan maknanya yang lain tu susah juga. Takut nanti niat masing-masing berbeza dalam hati dia. Baik. Tapi berlaku maknanya dia mencari habuan dunia dengan cara dia buat amal akhirat. Dia buat amalan akhirat. Wa tafakkahu li ghairi din. Dan ada juga orang dianya mengkaji, dia buat kajian, pembacaan bukan untuk tujuan agama. Mungkin tujuan untuk berbangga-bangga, kan? Fa inda zalika yakunu alaikum umara. Maka waktu itu akan berlaku kamu lahirnya beberapa pemimpin. Akan berlaku pada itu berlakunya pemimpin-pemimpin, umara. Pemimpin lah, ya. Kalau ulama, umara, pemimpin. In ata'tumuhum adallukum. Pemimpin ni pula, kalau kamu taat, ikut perintah dia, kamu akan disesatkannya. Wa in asaitumuhum qatalukum. Kalau kamu mengingkari perintahnya, pemimpin ini, maka kamu akan dibunuhnya, disusahkannya, diazabnya. Qalu, maka yang ramai-ramai mendengar cerita Abdullah bin Mas'ud tadi pun, dia bertanya, "Fama ta'muruna ya Abdullah?" Kalau macam inilah keadaan tu berlaku, apa yang kau suruh kami buat? Kami buat apa ni, wahai Abdullah bin Mas'ud? Qala, kun hilsan min ahlatil baiti wa illa fannaru aulah. Jadilah kamu seperti alas tempat duduk di rumah kamu. Kalau tidak, neraka lebih baik bagi kamu. Ini bahayalah. Jadi, jadilah kamu seperti tempat duduk di rumah kamu. Jadi ini dipanggil perumpamaan, ya. Jadi maknanya apa dia? Kalau kita belajar dan ilmu, mungkin tuan-tuan ada belajar Rabi' Sinawi, kan? Rabi' Sinawi tentu belajar tentang ilmu balaghah. Antara ilmu balaghah tu dipanggil tashbih. Adanya tashbih, kan? Adanya adat tashbih, ada musyabbah bih, ada wajh syabah. Itu rukun dia lah. Setiap benda yang ditashbihkan mesti ada gambaran dia. Engkau tashbihkan aku apa? Untuk apa? Contohnya, dia tu macam singa. Kenapa kita tashbihkan dia dengan singa? Apa? Kenapa? Sebab garangnya. Singa tu garang. Maka kepada garangnya. Mentashbihkan si fulan dengan singa pada sifat garangnya. Sekarang, kun hilsan min ahlatil baitik. Jadilah kamu seperti alas tempat duduk. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, kalau keadaan huru-hara macam ni, fitnahnya, kamu hendaklah mengambil pendirian jadi macam alas tempat duduk.
Dalam bentuk apa? Wajah apa? Kalau tadi si bulan itu diumpama seperti singa, jadilah kamu seperti singa. Pada gambaran apa? Pada wajah apa? Pada wajah beraninya, syuja'ah dia, beraninya. Sekarang Abdullah bin Mas'ud kata, kalau tiba keadaan yang macam ni, keadaan fitnah, jadilah kamu seperti tikar. Tempatlah duduk di rumah kamu. Pada wajah apa? Maknanya pada wajah dia tidak berubah pendirian. Tidak berubah pendirian. Mana jati dirinya. Dia tikar, tetap jadi tikar sampai bila. Tak ada lah tikar lah jadi mahkota, tak ada orang. Tikar jadilah meja, tak ada orang. Daripada mula-mula baru tikar, sampailah habis hancur pun tikar juga. Kan macam tu lah. Kita orang mukmin, jadilah mukmin sampai bila-bila. Jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada. Itu maksud dia dah. Jadi maknanya tegas pendirian. Jati diri lah maknanya. Mesti ada jati diri. Jangan terpengaruh. Baik. Saya masuk kepada, saya langkaukan tuan-tuan. Saya pergi muka surat 885. Sebab hadis yang surat itu lagi panjang. Tapi hampir sama mafhum pengurai dia. Saya pergi pada hadis yang seterusnya. 885. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang sangat meresap hingga kami bercucuran air mata. Maknanya tazkirah basah dipanggil orang-orang anak muda hari ni. Dia kata, pagi tazkirah basah dia kata. Anak saya balik, dia kata, oi, pagi ni tazkirah basah. Apa dia tazkirah basah ni? Rupanya meresap ke hati. Lawannya tazkirah kering. Kan? Istilah orang muda. Kita ni dah tak pakai sangat istilah tu. Bercucuran air mata dan terasa gentar dalam hati. Sehingga ada seorang berkata, ini nasihat seolah-olah pesan orang yang akan meninggal. Maka apakah yang kamu pesan kepada kami? Maka wahai Rasulullah, nasihat ni macam pesan untuk mati ni. Jadi apa pesan Rasulullah kepada kami ni? Maka Nabi pun bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'a wat-ta'ah fa innahu man ya'isha minkum ba'di yara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhaddatsatil umur fa innaha dhalalatun faman adrakathu minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bil nawajiz. Dia kata apa tuan-tuan? Aku berwasiat kepadamu, para sahabatlah tu supaya tetap bitaqwallah, bertakwalah kepada Allah. Itu dia pesan. Wasam'a, dan selalu mendengar, patuh dan ta'ah. Wasam'a wa ta'ah, maknanya kena dengar benda baik-baik dan taatlah benda baik itu. Fa innahu, kan, sesungguhnya dia kata, siapa yang hidup sepeninggalanku, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya barang siapa yang hidup di kamu selepas aku pergi, yara ikhtilafan katsir, nescaya kamu akan bertemu satu suasana masyarakat yang saling berbalah-balah. Ikhtilafan katsira. Katanya ni tak tahu, katanya khilaf, benar khilaf. Ya. Ikhtilafan katsira, ya. Bagai macam pertentangan yang banyak. Kadang kita pun pening kepala, mana tu betul ni? Tapi kadang-kadang kedua betul, tuan-tuan. Sebab ada hadis. Ada hadis berkaitan dengan kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Tapi tuan-tuan, apabila sebut tentang kelebihan-kelebihan ini, saya suka berkongsilah.
orang kata konsep ibadah ni ta'abudi, menghambakan diri. Tinggal kelebihan tu kita serahkan kepada Allah. Jangan kita buat ibadah kerana kelebihan. Yang ni bimbang takut tersasar. InsyaAllah barang siapa buat ibadah kerana nak kelebihan tu, Allah akan bagi. Kan? Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Faman kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Barang siapa yang berhijrah kerana nak habun dunia yang sikit itu, berkahwin dengan perempuan, maka dia akan dapat fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, dapatlah. Jadi siapa yang beramal ibadah kerana kelebihan, dia akan dapat. Iyalah aku buat dapatlah. Memang akan dapat. Tapi konsep maqasid ibadah kita tak dapat. Apa dia? Ta'abudi, penghambaan. Semua ibadah dia adalah ta'abudi. Dengan ta'abudi itulah kita ditawarkan rahmatnya. Sebab syurga Allah bukan boleh kita nak demand dengan amalan kita. Sembahyang 60 tahun, berjemaah, kita baca Quran khatam setiap bulan, tak boleh kita nak demand dengan syurga itu dengan kita. Sahabat budaya khatam Quran seminggu sekali. Dia bagi Quran 7 hizib, 7 bahagian, 7 potongan. Ya. Maka Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, sebelum azan Zuhur Jumaat, dia dah khatam Quran dah. Setiap minggu. Setiap minggu. Sayyidatina Zainab, tuan-tuan, sahabiah Nabi, berapa kali khatam Quran? Riwayat yang saya baca, dia khatam 4,000 kali Quran dia khatam. Itu manusia yang Nabi kata, jangan kamu menyangka-nyangka kamu akan masuk syurga dengan pahala ibadah kita. Ibadah kamu. 4,000 kali baca Quran pun Nabi kata, jangan nak sangka masuk syurga mahal. Termasuk kamu, wahai Rasulullah, termasuk aku. Illa kecuali kita dirahmati Allah. Rahmat itulah yang paling besar. Itulah rahmatnya, tuan-tuan. Seorang pelacur, kerjanya melacur cari rezeki. Balik ke rumah, tengok anjing tak dahaga. Dia tengok tak ada apa. Bekas nak ambil air. Dia turun sendiri lebih gitu, dia ambil kasut dia. Lepas tu nak bawa air naik, kena pula tangan pegang kasut, satu lagi nak naik, gigit kasut tu supaya air jangan tumpah. Naik atas bagi air. Itu satu je amalan dia. Langsung Allah dengan rahmatnya pelawa jadi ahli syurga. Jadi maknanya kita ini konsep maqasid ibadah ta'abudi. Tapi boleh tak kita baca hadis berkaitan dengan kelebihan? Boleh. Sebab kita mengharap supaya itu diberikan Allah. Tapi bukan dianya menggantikan tentang konsep ta'abudi. Jadi dalam bab hadis berkaitan dengan kelebihan surah Kahfi, hadis yang pertama sebut barang siapa yang menghafal 10 ayat terakhir, maka dia selamat daripada fitnah Dajjal. Hadis yang lain pula, barang siapa yang membaca, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Kahfi, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama surah Kahfi, selamat daripada fitnah Dajjal. Barang siapa yang membaca 10 terakhir surah Kahfi, dia selamat daripada fitnah Dajjal. Itu pun pening mana. Mana satu betul ni yang baca 10 awal ke terakhir. Untuk selamat daripada Dajjal ni yang mana, Ustaz? Ada hadis saya jumpa dia kata 10 yang pertama. Hadis kata yang lain pula saya baca 10 yang terakhir. Kedua-duanya betul. Sebab yang pertama tu man hafizah min asyaratil al-Quran. Barang siapa yang menghafal 10 yang pertama. Yang hadis kedua tu barang siapa membaca 10 terakhir. Beza tu nak hafal dengan membaca. Jadi tak ada berlaku khilaf. Tak berlaku khilaf.
Sama juga hadis mengatakan sembahyang berjamaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan ada kata 27 darajat. Ada hadis kata 25 darajat. Mana tu betul? Dua-dua betul sebab yang 27 itu merujuk kepada sembahyang bacaan kuat. Maghrib, isyak, subuh. Yang merujuk 25 darajat itu bacaan perlahan, iaitu apa dia? Zuhur dan asar. Kenapa pula? Sebab ada pahala dua situ kita tak dapat. Di 25 ialah apa dia? Mendengar imam baca Fatihah, satu kelebihan. Mengaminkan bil imam dah baca Fatihah, kelebihan kedua. Yang tu tak ada pada zuhur dan asar. Sebab imam baca, kita pun baca. Imam aminkan yang dia punya, kita amin yang kita punya. Maka tolak 25 lah. Betul tak? Jadi tak berlaku di sana mana satu betul Ustaz, 27 ke 25 ni Ustaz. Sebenarnya jemaah ni lebih baik pada sendiri ni. Dua-dua betul. Mana boleh dua-dua betul Ustaz? Satu yang betul. Tak, dua-dua betul sebab pemahaman dia. Tanya. Baik. Jadi kita macam habis sikit lagi saya berikan. Saya baca je. Aku wasiat, dia kata, sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalanku akan melihat berbagai-bagai penentangan yang banyak khilaf. Maka hati-hati kamu dari hal-hal yang baru. Ini silap terjemah ni tuan. Bukan hati-hati kamu ni. Ya. Wa iyyakum. Maksudnya berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Wa muhaddatsatil umur. Fa innaha dhalalatun. Sebab dia kata banyak perkara-perkara baru yang akan membawa makna sesat. Ya. Faman adrakathu minkum fa alaihi bisunnati. Barang siapa yang bertemu keadaan macam ni, keadaan yang huru-hara ni, fa alaihi bisunnati. Hendaklah dia pegang teguh sunnah aku, jalan aku. Jalan aku lah. Sebab Nabi memang paling betul, palingnya betul. Pada orang lain tu ada betul, ada salah. Kita ikutlah yang betul. Jadi saya kalau tanya Ustaz kalau Nabi ikut kanan, tuan guru Ustaz ikut kiri, Ustaz ikut mana? Saya ikut kanan. Fa'alaihi bisunnati. Kan? Apa ujar Ustaz? Al-Quran. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cintakan sayang kepada Allah, ikutlah Rasulullah. Maka saya ikut Allah. Sebab bagi dia tu ialah dia pembawa berita betul. Dia cerita betul dan dia takkan kazib. Dan kalau sekiranya Nabi tak bagi ikut dia, dia akan beritahu, engkau ikut ini, jangan ikut aku. Mesti Nabi beritahu. Takkan Nabi senyap. Sebab Nabi sifat menyembunyikan ilmu tidak ada pada Nabi. Dia beritahu. Okey, aku jalankan kanan, kamu ikut kiri ya. Sebab aku kanan ni untuk aku saja. Apa contohnya? Contohnya sembahyang, puasa tawali. Puasa tawali, Nabi kata, yang tu aku punya, yang aku punya ikut. Nabi sebut. Apa puasa tawali kan? Puasa tawali lah puasa 2 hari betul tanpa berbuka. Hari Senin, macam kita tadi kan, sahur kan? Sahur sampai maghrib kita buka puasa kan? Nabi tak. Nabi dia puasa lagi sampai malam. Besok patut sahur kan? Tak, dia tak sahur, puasa lagi sampai petang belasar baru dia buka puasa. Itu dipanggil khususiatul Rasul. Dipanggil puasa tawali. Hanya untuk Rasul. Nabi beritahu, dia kata, yang ni yang kau ikut. Kau ikut yang ni. Yang puasa, maghrib buka puasa. Sahur subuh, lepas itu maghrib buka puasa. Yang tu Nabi tahu. Jadi tak ada Nabi sembunyikan. Oleh kerana bila Nabi tak ada sembunyikan, maka saya pasti akan ikut. Kalau Nabi kanan, saya kanan lah. Saya takkan ikut kiri lah. Ya. Sebab kita faham apa tu fungsi Nabi. Wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Dan juga ikutlah jalan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk hidayah. Ditambah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin yang dianya diberi petunjuk, mahdiyin dan diberi hidayah. Maka dia betul lah sebab dianya yang diberi petunjuk dan hidayah. Gigitlah sunnah ini dengan gigi geraham kamu. Maknanya addu alaiha, ikutlah Nabi, ikut Nabi. Addu alaiha, gigitlah sunnah ini, ikut Nabi dengan gigi geraham. Maknanya jangan tangkap, gigit betul. Macam mana pun rentap, jangan paskan. Kan?
Bagi itulah kita. Sebab kenapa? Sebab Nabi dia memang betul. Sentiasa betul dan dia insan yang betul. Orang kata, mana tahu Ustaz, dia tu insan yang hebat. Dia tu terpilih, kita tak faham apa yang dia buat. Lepas itu kita ikut guru kita. Guru kita tu ada dua kemungkinan. Mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi Nabi sentiasa betul. Dan keduanya, Nabi tak akan menyembunyikan ilmu. Dan dia akan beritahu benda yang ikut. Yang ni dia punya. Banyak tuan-tuan ada. Kalau kita bagikan ada berbelas perkara yang Nabi jelaskan hadis dia. Kalau kumpulkan, semuanya dinyatakan oleh Nabi tentang khususiat. Tentang khususiat. Ya. Contohnya, apa kata Rasul? Contohnya, tidak boleh orang lain mengahwini janda Nabi. Tapi ke janda kita, boleh tak? Tak boleh tuan. Kita tahan dah. Kita dah mati dalam kubur. Contohnya kan, tinggal janda kita. Lepas itu meninggallah jiran di sebelah. Kita pun bertanya dalam kitab kan, awal kiamah ziarah alam kubur kan. Sampai Taman Sirmau. Dah sampai petang tadi dia kata. Oh, macam mana aku punya janda? Dah, selesai dah dia kata. Dah kahwin dengan Husin tu. Dia dah agak lah tu dia kata. Sebab apa? Betul kan? Sebab orang yang baru meninggal, dia akan pergi dan dia duduk tempat dia akan bertemu rakannya yang dia kenal. Dan dia akan menceritakan cerita-cerita yang di dunia yang dia jumpa tempat jumpa. Jadi ada satu hadis dia tanya, macam mana isi aku? Dia kata dah kahwin dah. Habis yang dah itu, Husin dah datang. Dia dah agak lah tu, dia kata. Kan itu cerita dia, tuan-tuan. Jadi wallahualam, kita berhenti dulu. Sikit lagi tuan, saya nak apa? Saya nak pergi yang terakhir, muka surat 887. 887 tuan. Ada dua. Ya. Hadis Nabi. Pertama dia kata likulli syai'in afatun wa inna afata hadzal din ahwa. Tiap satu ada penyakit yang merosakkan. Dan penyakit yang merosakkan agama ialah hawa nafsu. Ini penting ni, hawa nafsu ya. Ini kita hati. Yang kedua, hadis yang kedua, Abu Zar berkata, Rasulullah bersabda, "Man khalafal jama'ah shibran faqad khala'a ribqatul Islam min unuqi." Siapa yang menyalahi jamaah, kesepakatan kaum muslimin lah. Ya. Ijma' ulama' tadi, jamaah tu tak ada. Semuanya kata, apa hukumnya, ni. Okey, ni satu hukum. Ijma' ulama' menjadi rojokkan kita yang nombor 3. Lepas Quran, hadis, ijma' ulama' kan. Kita tinggalkan tu. Walau hanya sejengkal, tak nak ikut ijma' ulama' itu, sejengkal tinggal sikit dia. Maka berarti telah melepaskan ikatan Islam di lehernya. Mana bahayalah. Sebab itu kita kena menjadikan ijma' ulama' juga sebagai, walaupun dia manusia, ada di sana mungkin betul boleh salah, tapi ijma' dia dah bersatu, sepakat semuanya. Maka dia menjadi sandaran hukum. Kena ikutlah. Ya, kena ikut. Jadi kalau begitu tuan, apa pandang ulama'-ulama' yang ulama' ni? Jadi saya baca sikit tuan. Sikit baca tentang maknanya pendapat Syekh Ramadan, Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti. Dalam kitab dia Haza Walidi. Inilah ayah aku. Ayah ulama tuan-tuan. Ayahnya ulama ya. Al-Buti itu ulama. Ketika mana orang bertanya dia, isunya hampir sama dengan yang berlaku kita sekarang. Orang tanya dia, mana kita dulu nak cintakan Tuan Guru atau cintakan Allah? Maka Tuan Guru kata, Tuan Guru Syekh kata, engkau kena cinta guru dulu. Lepas tu cinta Allah. Maka tak puas hatilah orang ni. Pelik ni kata. Kita cinta Tuan Guru dulu ke cinta Allah? Kalau cinta Tuan Guru dulu, baru cinta Allah. Tak faham dia tanya. Maka Dr. Syekh Dr. Ronald Al-Mufti kata, yang sebenarnya cintalah Allah dahulu, baru cinta pada guru. Sebab cinta kepada Allah itu dianya adalah satu kecintaan yang hakiki. Jadi berdatang cinta kepada guru kita. Sebab apa? Kita takut akan datang tu penyakit ta'assub. Bila cinta kepada Allah, akhirnya cinta kepada Allah itulah yang mengawal kita. Tapi kalau tak ada kawalan, kita takut pergi kepada ta'assub.
Bila ta'asub tu susah tuan ya. Apa yang guru kita kata pun kata betul ya. Orang kata tak betul, tak ada. Aku pegang. Saya pernah tuan berbincang jugalah dalam bab ni. Jadi susah kita nak betulkan daripada pegang. Tapi kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Allah itulah yang akan mengawal dia. Ya, cinta kepada Allah yang contohnya pun tuan, contohnya ialah banyak peristiwa dalam para sahabat. Contohnya kita ambil perang Uhud. Pernah baca tentang Uhud tuan? Berperang tengoklah abang ni kat musyrikin. Dia muslimin. Ni perang ni. Tuan-tuan, cintakan Allah itulah dia tetap membunuh abang dia bila ada peluang untuk membunuh dalam perang. Sebab sama perang. Berlaku juga dalam perang Uhud. Perang-perang ayah dia. Ayah ni, abah ni. Yang kendong kita ke kedai, kan? Beli kita gula-gula. Yang basuhkan berak kita. Tapi dia pihak sana perang. Cintakan Allah, maka cintakan Allah itulah mengatasi bunuh ayah dia. Ya. Tapi kalau cintakan, nampak rasanya, ya abah tak apalah abah pergi tempat lain bah, saya pergi tempat lain bah. Betul? Abah pergi situ abah, saya sini. Mungkin macam tu rasa kita kan, sebab sayang. Cinta Allah menjadikan benteng dia untuk membuat benda yang betul. Jadi sini tuan-tuan, kita kena tengok kan, bahawa akhir zaman ni banyak. Tadi pun kita baca kan, banyak kita baca tadi, maknanya orang yang fakih tu makin sedikit, orang yang membaca makin ramai. Jadi fakih ni penting. Ini antara sunnah. Dan ini Mas'ud pun kata, jadilah kamu seperti tikar. Daripada mula-mula beli tikar tu didudukkannya, fungsi dia untuk mengalih orang, supaya orang selesa, sampailah selesai pun tetap dia tikar juga. Tak pernah orang angkat lebih tinggi dari itu lagi dah. Maksudnya jati dirinya tetap memberi manfaat pada orang lain, kebaikan dia. Allah Ta'ala akhir zaman begitu. Tuan-tuan, saya mohon doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk hidayah. Ya? Mudah-mudahan macam-macam tuan-tuan. Ya? Kadang-kadang bab COVID ni pun orang tanya juga kan. COVID ni mana ni? Sebenarnya sebab soh ni. Apalah kata, polik lah. Dalam surau kita jaga, keluar surau pergi ke tempat makan dah dapat beli tu. Macam mana ni? Tuan-tuan, agama ni ada maqasid dia, maqasid syarak dia. Hukum ada maqasid syarak. Biar saya buat contoh sikit lebih masa tuan. Ada tu hari orang datang ke fatwa, minta tentang pandang fatwa, saya nak jual ikan, nak namakan ikan tu, mana ikan dibacakan Yasin. Ikan Yasin nama dia. Ikan Yasin nama dia. Jadi saya ada dalam tu, pakai dia fatwa apa saya. Tanyalah yang apa. Dia kata saya berikan, tuan-tuan dia kata ada 13 orang di fatwa lah. Dengarlah dia punya kadang tu sebab dia nak keluar ikan, nak tempah tepek tu, ikan Yasin, ikan 9 Yasin. Bukan nama orang, dibacakan Yasin lah. Jadi dia kata dalam kolam saya tuan-tuan, dia kata dia akan pasangkan sound tu akan ke kolam. Baca kaset Yasin. Jadi siang malam Yasin lah. Yasin mula Quran lagi. Yasin balik siang malam. Jadi dia pun buat hujah dia ialah kerana kajian dibuat di Jepun pakar bahawa air yang dibacakan Yasin maka molekul-molekulnya akan cantik. Jadi alangkah ikan pun akan cantik, bersih juga hidup dalam molekul-molekul yang cantik tadi dibacakan Yasin. Air baca Yasin minum, maka anak jadi baik. Ikan dia baca Yasin, ikan tu pun bagus. Logik dah timur dah datang, logik dah. Apalah tak boleh, pula elok lah tu. Ikan kotor, ikan Yasin. Baguslah. Itu kita pandang sudut macam tu. Tapi the konteks, dari sudut maqasid syarak, tak kena. Quran tu siapa? Hudan linnas. Petunjuk, pembantu, pembimbing, penjelas kepada manusia. Bila kamu ambil Quran, baca ke ikan, dalam maqasid syaraknya kamu merendahkan martabat Al-Quran. Merendahkan martabat Al-Quran yang hanya untuk dimakan Quran tu. Manusia dia kena dibimbing oleh Quran sebab dia akan jadi khalifah fil ardi. Ikan tak dimakannya. Jadi maqasid syarak memandang fatwa kata yang ni perbuatan ni pada zahir nampak cantik, pada maqasid syarak dia menghina Al-Quran. Maka tak benarkan. Sama lah macam ni, kita tengok. Di luar kita malu semua.
Tunggulah fatwa awak keluar. Mungkin syarat tu ada tuan ya. Cuma saya tak mampu cerita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.